Selamat sejahtera semua, kami dari kumpulan 110 ingin membentangkan tajuk kami iaitu dampak globalisasi kepada etika dan peradaban. Antara ahli kumpulan saya ialah saya sendiri, Drusilla, diikuti dengan Syura Adibah, Cynthia Runai, Cislin Fung, Nur Azlina, Nur Faiza dan Muhammad Afiq Rizwan. Salam sejahtera, nama saya ialah Cynthia Runai Anak Mekar dan ini ialah pengenalan bagi dampak globalisasi kepada etika dan peradaban. Etika ialah sebagai pedoman untuk masyarakat dalam berperilaku atau sesuatu ilmu yang berkaitan dengan perilaku manusia di dalam pergaulannya. Peradaban pula membawa makna kemajuan sosial dalam budaya sesuatu bangsa, iaitu sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa. Jadi, etika dan peradaban merupakan sebuah gabungan perkataan yang saling berkait antara satu sama lain, kerana sebuah bangsa dan negara dapat wujud dan bangun dengan adanya etika dan peradaban. Sebagai contoh, isu globalisasi yang mempengaruhi etika dan peradaban ialah isu teknologi. Ini dapat kita lihat melalui berita harian yang bertajuk Pertanian Pintar Guna Teknologi IoT. Dalam artikel tersebut ada mengatakan bahawa kaedah pertanian masa kini tidak lagi bergantung penuh terhadap alatan tradisional. Sebaliknya, segalanya kini dilakukan di hujung jari. Pertanian pintar ini dikaitkan dengan IoT, iaitu sistem peranti perkomputeran yang saling berkaitan mesin, mekanikal dan digital objek, hewan ataupun orang yang sedia ada dengan pengecaman unik UID. Oleh itu, dampak globalisasi dari segi teknologi ini dapat memberikan dampak positif, iaitu bagi memudahkan untuk menjalankan pertanian. Oleh hal yang demikian, etika dan peradaban mengalami perubahan berdasarkan sejarah maupun melalui isu globalisasi. Secara ringkasnya, globalisasi memberikan banyak dampak yang boleh mempengaruhi etika dan peradaban ini. Hai, nama saya Nur Azlina Binti Azlili. Seterusnya, saya akan menerangkan dampak positif dari segi etika. Benarkah bahawa globalisasi sebenarnya membawa banyak kesan positif dalam pelbagai aspek yang mana mahu kita sedari ataupun tidak? Dalam aspek apa dan bagaimana? Maka dimulakan dampak positif globalisasi dalam aspek etika yang diterapkan kepada masyarakat. Dibandingkan dengan antara dua zaman, yaitu zaman sebelum era globalisasi bermula dan juga sesudahnya. Antaranya adalah ditunjukkan pada sisi manusia yang pada awalnya berfikir dari irrational kepada rasional. Dapat dikatakan bahawa pemikiran secara irrational adalah cara berfikir yang dipautkan dengan emosi, manakala pemikiran secara rasional adalah pemikiran menggunakan pemikiran dan nalar otak manusia. Bagaimana? Kita ambil contoh dalam keputusan ibu bapa pada sebelum era globalisasi, di mana ibu bapa mempunyai hak mutlak dalam menjodohkan anak perempuan mereka. Namun, seiring zaman selepas era globalisasi, anak-anak ini memiliki pemikiran rasional mereka sendiri untuk membina kehidupan dari sudut pandang mereka. Ibu bapa juga lebih terbuka dalam melihat apa yang anak-anak mereka lakukan. Selain itu, kesan daripada globalisasi ini juga serta-merta meningkatkan martabat manusia yang mana memiliki darjat yang rendah dari segi pemilihan suami, kebebasan belajar dan sebagainya. Namun, setelah globalisasi, martabat kaum wanita diangkat sehingga mereka lebih bebas dalam melaksanakan apa yang mereka lakukan dan mengejar cita-cita yang mereka mimpikan. Dijelaskan bahawa pada masa sebelum era globalisasi bermula, kedua orang tua kepada anak perempuan mereka sudah menentukan apa yang harus dilakukan oleh anak mereka setelah menginjak umur tertentu. Anak perempuan ini tidak memiliki keputusannya sendiri, baik dari apa yang ingin mereka lakukan kelak ataupun mencari pilihan hidup mereka nanti. Namun, setelah era globalisasi berlaku, bermunculan tokoh-tokoh wanita yang memberikan ilham dan membentuk jati diri anak-anak perempuan
untuk membina dan membentuk masa depan mereka sendiri dan bangkit melawan norma biasa ketika itu. Seterusnya, dapat juga dipastikan bahwa globalisasi turut membawa kepada pendidikan dalam masyarakat yang membawa kepada keluasan dan kemajuan dalam bidang pendidikan. Manakah tidak, justru setelah era globalisasi, pendidikan dapat diluaskan kepada lebih ramai penduduk yang sebelumnya tidak memahami betapa pentingnya pendidikan. Terakhir, dampak globalisasi juga mengubah sisi pandang masyarakat melihat dunia dalam sudut pandang yang lebih positif. Jika diambil dari semua yang sudah diperjelas sebelumnya, manusia mula membuang banyak norma lama mereka yang tanpa mereka sedari bahwa kesan yang buruk terhadap diri mereka, namun lebih menjadikan mereka insan yang faham dan sentiasa positif dalam apa yang mereka lakukan. Terima kasih. Seterusnya, dampak positif dalam aspek peradaban. Yang pertama ialah meningkatnya negara maju. Penduduk di sesebuah negara secara tidak langsung akan bertungkus-tunggus bagi memastikan mereka dapat meneruskan kehidupan mereka. Sebagai contoh, bahan-bahan yang diproses dalam kilang-kilang di bandar-bandar besar ini dipasarkan oleh hasil-hasil daripada bandar kecil. Hal ini menyebabkan bandar besar dapat memasarkan hasil-hasil daripada bandar kecil dan produk yang terhasil itu akan dipasarkan ke bandar-bandar besar. Ini bukan sahaja dapat meluaskan pasaran, malah dapat menjaga hubungan antara kedua-dua bandar serta dapat meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk. Peningkatan globalisasi ini telah memberi kesan kepada proses pembandaran serta kawasan-kawasan tertentu. Kemasukan modal melalui syarikat-syarikat perusahaan besar telah menjadikan proses pembandaran berkembang dengan pesat. Proses pembandaran yang semakin pesat dapat mengubah peranan-peranan bandar-bandar kecil. Dampak positif yang kedua ialah wanita dapat menentukan karier mereka di mana mereka dapat membantu pembangunan negara. Sekelompok daripada masyarakat kita beranggapan bahawa wanita hanya berperanan untuk dijadikan sebagai isteri ataupun suri rumah. Walau bagaimanapun, peningkatan globalisasi yang berlaku ini dapat membantu wanita untuk bekerja demi meningkatkan pendapatan mereka. Aspek perniagaan yang telah diberikan kepada kaum wanita ini merupakan sebuah peluang yang luas untuk kaum wanita untuk berkecimpung dalam ekonomi dan meningkatkan sumber kewangan mereka. Sebagai contoh, negara-negara seperti di Asia Tenggara dan Afrika telah meluaskan penglibatan wanita dalam bidang perniagaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Jesslyn Pung. Nomometrik saya ialah BI 21110297. Saya akan membentangkan dampak negatif globalisasi bagi etika dan peradaban. Dampak negatif bagi etika dapat dilihat dari sudut pemakaian. Pemakaian merupakan kayu ukur masyarakat pada hari ini dalam menilai kemajuan seseorang. Pada masa kini, terutama sekali golongan remaja semakin terikut-ikut daripada cara pemakaian yang datang daripada Barat. Daripada pemikiran Barat yang mengacu kepada kebebasan hak asasi manusia serta kebebasan berekspresi membuatkan golongan remaja mudah terpengaruh dengan budaya negatif dan kurang bermoral. Sebagai contoh, artis-artis tempatan yang dahulunya mengikuti busana Barat kini menjadi ikutan remaja pada masa kini. Akibat daripada perubahan globalisasi ini, etika pemakaian telah berubah menjadi tidak mengikut adat, budaya serta agama. Seterusnya, dampak negatif bagi peradaban adalah dari sudut pemakanan. Kewujudan restoran serta franchise makanan segera seperti KFC dan McDonald telah berkembang di negara serta semakin popular di kalangan masyarakat. Hal ini telah mendapat sambutan dari semua jenis lapisan masyarakat, iaitu dari golongan kanak-kanak sehinggalah golongan dewasa. Makanan tradisional seperti ulam, golongan remaja berpendapat bahawa makanan tradisional seperti ulam ini adalah makanan golongan orang tua yang sudah ketinggalan zaman. Mereka tidak menyedari bahawa makanan-makanan segera seperti french fries mempunyai bahan pengawet yang boleh menjejaskan kesihatan pada masa jangka yang panjang. Jelaslah bahawa dampak negatif globalisasi ini bagi peradaban sangat ketara pada masa kini.
Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, dampak negatif globalisasi yang seterusnya adalah penyebaran budaya pengguna yang bertentangan dengan tuntutan nilai-nilai kerohanian dan moral yang murni, serta merendahkan martabat keinsanan manusia. Sebagai contoh, banyaknya penyebaran budaya negatif dari Barat yang dipaparkan di televisyen dan di internet. Hal ini akan merosakkan akhlak dan minda masyarakat pada zaman kini. Dan ini juga akan menyebabkan etika masyarakat dan nilai murni semakin terhakis dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, penyebaran budaya dari Barat seperti gotik, punk, pergaulan bebas seks ini telah diikut-ikut oleh remaja pada zaman kini. Hal ini seharusnya dibendung dengan menapis pemaparan tersebut di media sosial. Dampak negatif globalisasi bagi peradaban pula adalah berlakunya pengantarbangsaan jenayah yang menyukarkan jenayah dibendung. Pada masa kini, terdapat banyak jenayah yang berlaku dan menyukarkan pihak berkuasa untuk membendung perkara tersebut. Dengan adanya kecanggihan teknologi, ini telah mendorong banyak individu untuk melakukan jenayah. Sebagai contoh, jenayah pencerobohan, peperangan, jenayah kemanusiaan, dan banyak lagi. Manusia menjadi tidak berhati perut dan kurang beradab dengan melakukan jenayah ini bagi memuaskan hati mereka dan untuk mendapatkan harta bagi menjalani kehidupan. Oleh itu, jelaslah bahwa globalisasi ini amat membawa dampak negatif terhadap peradaban dan etika, dan ini boleh merosakkan imej sesebuah negara. Seterusnya, impak negatif globalisasi masa kini terhadap etika ialah tahap kepedulian masyarakat yang semakin rendah. Sikap ini menyebabkan lahirnya masyarakat yang individualisme. Individualisme bermaksud mementingkan kepentingan diri sendiri berbanding memikirkan tentang orang lain. Kesannya, masyarakat muda juga akan lebih agresif dan kerap menentang pemikiran ibu bapak kepada setiap keputusan yang dibuat untuk mereka. Selain daripada itu juga, kepedulian masyarakat yang acuh tak acuh ini juga adalah disebabkan oleh perubahan pola pemikiran yang semakin terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Namun begitu, perubahan ini lebih cenderung ke arah negatif berbanding positif. Keterangannya, tingkah laku seseorang itu mudah untuk dijaga dan dibentuk pada mulanya, namun semakin berubah dan tidak mempedulikan orang lain. Hal ini seterusnya akan membawa kepada beberapa kesan yang lain, antaranya kesukaran berkomunikasi dengan orang lain, kebimbangan berlebihan ketika di khalayak ramai, dan suka menyendiri, dan mengakibatkan masalah lain datang seperti masalah mental. Kesannya, masyarakat pada masa hadapan dapat dilihat akan lebih bersikap posesif hanya pada diri sendiri berbanding pesekitaran. Hal ini juga akan menyebabkan perpaduan nasional negara akan goyah dan pupus dalam negara. Oleh itu, pentingnya untuk memupuk sikap dan nilai positif dalam diri masyarakat sejak awal, supaya sikap ketidakpedulian ini tidak diserap ke dalam masyarakat modern dan model insan pada masa akan datang. Seterusnya, impak globalisasi terhadap peradaban, yaitu jurang pendapatan yang semakin ketara antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Hal ini dapat dilihat dengan lebih jelas di benua Eropa. Masyarakat yang berasal daripada bangsawan semakin menjadi kaya dan masyarakat yang fakir semakin miskin. Hal ini juga menjadi pencetus kepada perbezaan sikap dan tabiat antara dua status. Sebagai contoh, dari perspektif orang berada ada dua, yaitu yang pertama, golongan berada yang bersikap angkuh dengan kekayaan mereka yang mereka miliki, dan menyebabkan golongan ini sering memperlekehkan golongan berstatus rendah. Yang kedua, golongan kaya raya yang bersikap murah hati dan adil. Hal ini sama keadaannya dengan golongan bawahan. Maka dengan itu, perubahan sikap dan reaksi terhadap golongan berbeza status akan lahir dalam negara. Hal ini akan memburukkan lagi perpaduan dan kesejahteraan rakyat secara umumnya. Oleh itu, adalah amat penting bagi menyeimbangkan
pendapatan masyarakat dalam negara agar tidak berlaku sebarang perkara negatif yang dapat merobohkan ikatan perpaduan antara masyarakat global. Baiklah, kesimpulannya, sukar untuk menafikan bahawa fenomena globalisasi mampu memberikan pelbagai impak positif dan negatif kepada seluruh pihak di seluruh dunia. Kesan positif yang timbul daripada globalisasi juga sangat berjasa kepada masyarakat dunia sehingga hari ini. Hal ini dikatakan demikian kerana kesan globalisasi telah berjaya mengubah cara pemikiran masyarakat kepada cara pemikiran yang lebih rasional. Walau bagaimanapun, kesan daripada globalisasi juga mewujudkan impak yang negatif kepada dunia dan perkara ini terpaksa dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat. Wujudnya kesan positif dan negatif daripada berlakunya globalisasi mengajar kita bahawa setiap perkara mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Semua pihak harus bekerjasama bagi membendung impak-impak globalisasi agar negara kita melahirkan masyarakat yang lebih peka dengan isu semasa serta memandang serius terhadap permasalahan dalam negara. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.